Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afizana binti Abdullah, pemegang kad matriks C21A2394. Dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang songket tenun Terengganu. Pengenalan. Kraft tangan ini berasal daripada bahasa Jerman. Kraft membawa maksud kekuatan, keteguhan dan kecekapan. Kraft tangan ialah kerja penghasilan peralatan berguna atau hiasan perkakas ringkas sahaja. Pertukangan kraft tangan ini dikerjakan secara perseorangan ataupun kecil-kecilan. Selain itu, hasil kraft tangan selalunya membawa kepentingan kepada kebudayaan dan keagamaan. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa 1998 edisi ketiga, perusahaan kerja seni yang memerlukan kemahiran terutamanya menggunakan tangan, manakala kraft tangan pula membawa maksud kepada perusahaan kerja seni yang memerlukan daya cipta dan kemahiran menggunakan tangan. Seni kraft tangan ini adalah seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi diubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. Penciptaan kraft tangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal. Sesuatu hasil kraft tangan itu tercipta sehinggalah sesuatu hasil kraft tangan tersebut memerlukan daya estetika untuk memberikan reka bentuk yang indah dan menarik. Kraft tangan ialah kerja penghasilan atau apa-apa keluaran artistik yang mempunyai daya tarikan kebudayaan atau tradisional seperti penghasilan tenunan songket. Kraft tangan juga merupakan peralatan yang berguna atau hiasan yang dihasilkan menggunakan tangan sepenuhnya atau perkakas ringkas sahaja. Pertukangan kraft tangan ini hanyalah dikerjakan secara berseorangan sahaja atau secara kecil-kecilan. Hasil kraft tangan selalunya membawa kepentingan kepada seluruh masyarakat serta pengguna kerana mempunyai unsur-unsur kebudayaan dan juga keagamaan. Dari segi sejarah, Terengganu adalah sebahagian jajahan Kerajaan Sriwijaya yang bertapak di Palembang. Bermula pada abad ke-9, kerajaan ini telah merebak ke Langkasuka, iaitu kerajaan terawal dari Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Berdasarkan kenyataan beberapa pengkaji di Palembang, bentuk-bentuk tenunan yang dihasilkan mempunyai kesan pengaruh dari Cina, iaitu menggunakan bahan asas dari sutera dan labuci, iaitu untuk tekad. Kedatangan kain songket itu tidak dapat dipastikan dengan tepat, namun asal-usul perkataan songket dikatakan berasal daripada menyungkit, kerana dalam bahasa Siam, kek membawa erti menyungkit, selain songkok, Cina membawa maksud yang sama. Pengetahuan orang Melayu mengenai teknik songket mungkin diambil daripada orang Cina yang memperkenalkan bahan logam, tetapi kehadiran budaya dari Timur Tengah, Parsi, Turki dan Mongol India telah memperkukuhkan lagi penghasilannya. Kepercayaan simbolik. Sandaran simbolisme dalam motif songket Melayu Terengganu adalah tertumpu kepada seni tenunan songket Melayu Terengganu, khususnya berkaitan dengan motif flora. Motif flora merupakan pola atau reka corak yang paling dominasi dalam seni tenunan songket. Motif yang terdapat dalam tenunan songket terdiri dari bunga-bungaan, buah-buahan, dedaunan, pokok dan cendawan. Menariknya, tumpuan motif flora bukan sahaja terletak pada kelompak bunga semata-mata, tetapi juga pada daun, pucuk, biji, tampuk dan keseluruhan bahagian tanaman. Sesuatu motif itu berdasarkan kriteria tertentu seperti dari segi keunikan dan kecantikan rupa bentuk, kewangian, bauan, tempat diperoleh serta kebagusan dan keistimewaannya. Semua aspek ini adalah menyumbang kepada nilai psikologi, falsafah dan budaya Melayu. Kewujudan makna dan falsafah dalam setiap corak rekaan songket Melayu sebenarnya mempunyai fungsi berganda yang boleh dijadikan sebagai kiasan, penyebarluasan, nilai pendidikan dan keilmuan serta sebagai doktrin kepercayaan seperti penolakan bala atau pembawa berkat. Songket juga melambangkan kedudukan seseorang. Falsafah seni tenunan songket sebenarnya adalah ekspresi kecintaan pada keindahan yang lahir dari kejujuran seni yang memerlukan nilai kesabaran dan ketekunan. Inspirasi pemilihan terhadap motif-motif tertentu adalah didasarkan kepada pengalaman hidup yang lama melihat kepada sifat-sifat fizikal atau semula jadi itu sendiri. Konsep berguru kepada sumber alam yang berdasarkan kepada kajian semiotik
menampilkan pelbagai penerokaan ilmu dan rahsia yang dapat dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, seni tenunan songket itu merangkumi penelitian dari sudut dalamnya, seperti aspek-aspek falsafah, sosiologi dan kepercayaan yang menjadi intisari budaya orang Melayu. Reka bentuk yang digunakan yang pertama iaitu motif susunan bunga penuh. Motif susunan bunga penuh ini ialah corak penuh bersulam juga dikenali sebagai songket kubat. Motif benang emas dan perak tersebut ditenun memenuhi keseluruhan kain songket tersebut. Sebagai contoh, kain songket teluk berantai hanya menggunakan benang emas sahaja bagi menimbulkan motif terhadap penghasilan songket tersebut. Yang kedua iaitu kain songket bercorak bebas. Kain songket bercorak bebas pula ialah bermotifkan bunga raya yang menggabungkan teknik ikat dan menggunakan benang perak serta benang metalik. Seterusnya ialah jenis-jenis songket bunga tabur. Songket bunga tabur ialah susunan bunga secara tunggal, tidak padat dan memenuhi permukaan badan kain. Manakala terdapat juga susunan berjalur melintang atau menegak yang dipanggil sebagai kain bercorak. Penenun dahulu sangat kreatif dalam menenun songket di mana ia merancang setiap motif dan reka corak di dalam penghasilan songket. Kain songket bunga bintang beralih hanyalah menggunakan benang emas sahaja untuk menyerikan lagi keindahan songket tersebut. Songket bunga Cina hanya menggunakan benang perak sahaja untuk bagi menimbulkan motif dalam penghasilan songket. Motif susunan bunga tabur ini dihasilkan dengan corak yang ditenun secara bertaburan dan tidak terikat atau berangkai antara satu sama lain. Motif bunga yang ditenun ialah bunga tanjung, bunga buah cermai, bunga buah kesemak dan lain-lain. Taburan pada kain songket juga dilengkapi dengan garisan corak di kepala dan kaki kain yang menampakkan corak tersebut lebih kreatif dan menarik. Yang terakhir iaitu motif susunan kain songket benang berwarna-warni adalah menggunakan benang metalik. Corak penuh dan bermotifkan pohon berdiri kepala pending. Kesemua susunan motif ini dibuat secara jaluran berdiri atau melintang. Fungsi dan kegunaan songket terdapat pada kain samping, tanjak, kain sarung limar, kain sarung, kain panjang atau kain punca potong, baju belah labuh, baju kurung, baju kebaya dan kain selendang. Kini, kain songket digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pakaian pengantin, pakaian penari tradisional, pakaian semasa menghadiri majlis rasmi dan hiasan pada jubah convocation bagi universiti-universiti tempatan. Songket ditenun untuk kegunaan pakaian. Ianya juga dihasilkan sebagai kain elak. Kain elak ini kemudiannya digunakan untuk membuat pelbagai jenis barangan seperti alas meja, sarung kushin, beg tangan dan barangan-barangan untuk cenderamata seperti fail eksekutif, kotak barang kemas dan sebagainya. Terdapat juga songket yang ditenun khas untuk dijadikan perhiasan dinding atau ruang tamu. Songket direka dalam pelbagai bentuk bunga, tumbuhan, tulisan khat atau lambang sesuatu objek seperti bentuk waw, bulan, bangunan dan sebagainya. Kegunaan songket lebih menyeluruh, tidak terhad kepada kerabat diraja atau golongan tertentu sahaja. Sesiapa sahaja yang berkemampuan boleh memiliki dan memakai songket. Cara pemakaiannya juga telah lebih luas bersesuaian dengan pelbagai majlis. Bahan-bahan untuk membuat songket iaitu yang pertama jarum culik, yang kedua batang anak kayu, yang ketiga kayu karat, yang keempat benang losen, yang kelima lidi nibung atau buluh, yang keenam benang batang bunga songket, yang ketujuh darwin pakan, yang ke-8 darwin benang emas, yang ke-9 kuban, yang ke-10 torak pakan, yang ke-11 iaitu torak benang emas, yang ke-12 iaitu sumbi, yang ke-13 kek tenunan, seterusnya kek mengarat, rahak, pelenting buluh, lidi laun kelapa, papan gulung, anak kayu, 2 belira, sikat dan akhir sekali iaitu jentera. Proses pembuatan songket yang pertama iaitu mewarna benang. Benang perlu dibersihkan sebelum dicelup ke dalam pewarna.
Setelah pewarnaan dibuat, benang perlu dikeringkan sebelum kerja selanjutnya dilaksanakan. Yang kedua iaitu melerai benang. Pelenting yang diperbuat daripada buluh kecil diguna untuk melilit benang. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat Darwin dan alat pemutar rahat. Yang ketiga iaitu menganeng benang. Proses membuat benang yang direnggang di alat penenung bagi menentukan saiz panjang atau jumlah helai kain yang akan ditenun. Proses yang keempat iaitu menggulung. Benang-benang yang direnggang di alat menganeng digulung dengan sekeping papan loseng. Proses yang kelima iaitu menyapuk benang. Setelah benang loseng dimasukkan ke dalam gigi atau sikat jentera, kerja-kerja menyapuk perlu dilakukan. Dua urat benang loseng dikaitkan melalui setiap celah gigi jentera. Proses yang keenam iaitu mengarak benang. Karak perlu dibuat daripada benang asing yang digulung. Benang loseng berangka genap dan ganjil akan diangkat turun naik secara berselang-seling sewaktu menenun. Proses yang ketujuh pula iaitu menyongkit benang. Proses ini mereka corak di atas benang loseng dengan menggunakan alat yang dipanggil lidi dengan menyongkitkan benang-benang loseng tersebut sebanyak 3 atau 5 lembar dan kemudian diikat dan dikenal sebagai proses ikat butang. Proses yang terakhir iaitu menenun. Alat torak yang diisi dengan benang pakan atau benang emas dimasukkan ke kiri dan ke kanan di celah-celah benang loseng mengikut corak yang telah ditentukan hinggalah menjadi sekeping kain. Kain yang telah siap ini dipotong mengikut saiz. Tenunan songket sama sahaja seperti industri-industri yang lain di mana persaingan sememangnya tidak dapat dielakkan. Industri songket tradisional kini mengalami persaingan sengit daripada pengeluaran songket yang dihasilkan secara besar-besaran dengan menggunakan mesin atau peralatan moden. Ini selaras dengan arus pembangunan di mana gabungan sains dan kreativiti dapat mempercepatkan proses pengeluaran songket dalam kuantiti yang banyak. Industri pembuatan songket di Terengganu telah menjadi industri seni fabrik yang menjadi identiti masyarakat Melayu di Malaysia. Walau bagaimanapun, songket Terengganu tetap mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Keistimewaan songket Terengganu terselah keasliannya kerana beberapa faktor seperti mempunyai kualiti yang tinggi serta mempunyai corak klasik dan unik. Sekian, terima kasih.